سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لمن تفرد بالوحدانية وتعزز بنعوت الربانية، والصلاة والسلام على النبي وصحبه وعلى آله وحزبه. فإن علم التوحيد من أشرف العلوم بل أشرفها، ومما ألف به الرسالة الرسلانية لإمام العارف بالله رسلان الدمشقي. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang amat mengasihani, yang kasih sayang sekalian. Puji bagi Tuhan yang ketunggalan Ia dengan keesaan dan kebesaran Ia dengan segala sifat ketuhanan. Segala puji bagi Allah Ta'ala, ialah zat yang tafarrada bil wahdaniyah, yang ketunggalan pada zatnya, sifat dan af'alnya. Iaitu Allah Subhanahu wa taala sajalah yang menjawat jawatan ketuhanan yang tunggal, iaitu tidak ada zat ataupun diri yang terkaya daripada, dalam arti kata tidak berhajat kepada yang lain, dan yang lain semuanya berhajat kepadanya melainkan Allah Ta'ala. Zat yang bersifat dengan ketuhanan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu kata tafarrada bil wahdaniyah wa ta'azzaza bi nu'utir rabbaniyah, dan zat yang mulia kebesarannya dengan segala sifat ketuhanan. Itulah kebesaran dan keagungan, kehaibatan pencipta sekalian alam, ialah Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir sekalian makhluknya dalam keadaan ketunggalan. Bila selawat dan salam atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya. Wa ba'du, dan daripada itu, fa innal ilma tauhid min asyrafil ulum bal asyrafuha. Bahawasanya ilmu tauhid ialah daripada semulia-mulia segala ilmu, dan bahkan yang paling mulia di kalangan segala ilmu, kerana ia merupakan satu ilmu yang membawa manusia mengenali akan Tuhan yang mencipta dirinya sendiri dan sekalian makhluk yang lain, yang memberikan nikmat kepada sekalian makhluknya, yang memberikan kurniaan yang tidak terhingga kepada segala ciptaan makhluknya khusus yang bernama insan atau manusia. Berarti disebut mengira akan nikmat Allah Ta'ala, nikmat Allahi la tusuha. Sekiranya nak dihitung nikmat kurnia Allah Ta'ala,
Nescaya tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengira kurniaan nikmat yang terlampau besar. Oleh kerana itu, Zat ataupun Allah Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat yang begitu besar, sewajar dan sewajibnya, apatah lagi memang ia telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk mengenalinya. Berdasarkan pada firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahui olehmu tiada yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu ialah mengenali akan pencipta mereka sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebut oleh pengarang yang sama, si Ibn Ruslan Ad-Dimishqah, awal wajibil 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Awal-awal yang wajib bagi insan itu ialah mengenal akan Tuhannya, bistiqan ay dan kemas, berdasarkan kepada hujjah dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada dalil an-naqli ataupun dengan iaitulah dalil aqli, menggunakan akal fikiran yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala, menjalankan pemikirannya untuk memikir dan mengkaji sehingga mereka mengenali akan Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Maka di sini datangkan pengarang al-alimu allamah al-waliyul kabir Syekh Ibn Ruslan Ad-Dimishqah, dia telah karangan dia Hikam Ibn Ruslan yang telah disyarahkan oleh al-alimu allamah al-waliyul kabir Syekh Zakaria Al-Ansari, setengah daripada ulama besar yang termasyhur dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada risalah yang disusun padanya ini ialah risalah yang dinamakan, dibangsakan kepada Ruslani, bagi imam yang arif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arif dimasukkan di sini ialah arif di atas jalan yang sebenarnya, arif billah hakikatan, yang mengenal Allah Ta'ala dengan rasa hatinya, dengan yang telah dibukakan oleh Allah Ta'ala pengenalan yang khusus, iaitu mengenali Allah Ta'ala di setiap pandangannya kepada seluruh makhluk. Berbeza dengan awam, mereka mengenali Allah Ta'ala hanya dengan bita'akul, dengan menggunakan akal di peringkat awam. Dengan bahawasnya dia menggunakan akal dipandu dengan nas Quran dan hadis Nabi SAW, sehingga dia dapat membezakan antara khaliq dengan makhluk, antara qadim dengan muhdis, ya, atau dengan muhdas, iaitu dapat membezakan antara pencipta dengan yang dicipta, untuk dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun tauhid yang dibawa di sini adalah satu peringkat ke atas, iaitu bukan sekadar mengenali dalam bentuk tamyiz, membezakan, tapi dia mengenali dalam bentuk takarrub, iaitu pendekatan, dan membina satu atau berikan satu zauqi atau rasa, sehingga diberikan ta'rif. Mereka yang mengenali Allah Ta'ala ini ialah man arafallah syahidahu fi kulli syai'in. Man arafallah, siapa yang benar-benar mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syahidahu fi kulli syai', dia syuhud dan memandang dengan batin hatinya akan keberadaan dan kebesaran Tuhan di dalam tiap-tiap jatuh pandangannya kepada seluruh makhluk. Dia tengok di mana saja hatinya akan ingat dan karen ke hadrat Allah Ta'ala. Ini beza peringkat awam, yang mereka ni melihat makhluk, maka mereka tenggelam dalam memandang makhluk. Mereka melihat akan kejadian Tuhan,
maka terhijab dia daripada memandang as-sani', itulah pentadbir yang sebenar. Oleh kerana itu proses ke arah ini ada satu cara yang telah dilalui oleh para arif billah, ya, para aulia illahi ta'ala, dengan riyadhah dan mujahadah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka darajat yang tinggi, iaitu pembukaan dalaman mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Adalah merupakan satu nikmat yang sangat besar apabila dibukakan hijab batin hati seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dalam beramal, kenikmatan dalam mengerjakan ibadah sebenarnya ialah duduk di tangga makrifat yang sebenar-benar. Apabila dia duduk dalam tangga makrifat yang sebenar-benarnya, di situ akan dicempakkan, ya, oleh Allah Taala, iaitu futuhat atau pembukaan, atau dipanggil waridat dalam istilah sufi, atau dipanggil sebagai fuyudat, limpahan-limpahan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apabila hati mereka itu bersih. Perbezaan antara tauhidul am dengan tauhidul khas. Untuk mendapat tauhid am, kita perlu membersihkan, iaitu i'tikad, pegangan daripada unsur syirik yang jadi, iaitu seperti menyembah patung-patung, berhala-berhala, kayu-kayu, pokok-pokok, sebagaimana yang dilakukan oleh golongan-golongan musyrikin. Maka mereka lepas daripada itu. Adapun tauhid khas, mereka naik lagi satu peringkat. Ya, bukan mereka sekadar melepaskan diri daripada asyirkul jadi, bahkan mereka melepaskan diri mereka asyirkul khafi, asyirkul asghar, yang mana telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Sesungguhnya aku bimbang perkara yang sangat besar kena pada umatku ialah asyirkul asghar, iaitu syirik yang kecil, ya, iaitu memandang kepada amalan kita. Apabila kita membuat amalan, dia memasuk satu pandangan, iaitu memandang diri kita, ya, tidak memandang itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu amalan dia tersangkut dengan sifat-sifat al-mazmumah yang wajib ditanggali dan dibuangi. Ar-riya, al-ujub, as-sum'ah, yang banyak dikira oleh ulama lebih kurang 800 penyakit. Ini semua apabila mereka tidak dapat membersihkan dalaman dengan betul, dia akan tersangkut, dan kesan dia adalah amalan mereka tadi akan menjadi bermasalah. Dan dia pergi lagi jauh ke bawah, lalu ke atas lagi, telah membersihkan asyirkul khafi. Ya, dalam kita ni akan bincang cara-cara untuk membuang asyirkul khafi, yang selalu kalimah itu disebut dan basah di mulut kita ialah lafaz la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya upaya untuk meninggalkan keburukan, wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan amal yang saleh, melainkan semuanya dengan bantuan Allah Ta'ala. Maka menjurus ke arah memandang dan melihat dengan batin hati, merasakan akan paparan daripada hadis ini telah merupakan satu usaha yang amat besar, telah dilalui oleh golongan-golongan arifin billah, orang-orang yang benar-benar mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil natijahnya, iaitulah kelazatan akan dijempakkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang melakukan pembersihan dari sudut yang lebih mendalam. Bukan sekadar dia bersihkan akidahnya daripada syirik yang luar, tapi dia pergi kepada syirik yang dalam, iaitulah untuk merapatkan akan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tertanggalnya segala kekotoran-kekotoran sifat al-mazmumah. Dan ketika itu bersihlah hati, cermin hatinya, bersinarlah cermin hatinya, maka berlazatlah ia memandang kenikmatan kewujudan kebesaran Allah yang maha dahsyat. Waktu disebut oleh ulama
apabila persiapan itu disiap ataupun sebaliknya. Kalau sekiranya Allah Ta'ala menghantar sifat tersebut tapi dia tidak membuat persiapan, maka dia akan ditarik balik. Isti'dad, persiapan itu tidak dibuat. Contoh disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, rubbama warda alaikal anwar fa wujidatil qad mahsyun bi suwaril asar fartahalat min haitsu nazalat farriq qalbak minal aghyar yamla'u bil ma'arif wal asrar. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menuangkan dalam batin hati seseorang, iaitulah kurniaan-kurniaan yang tersebut daripada makrifat yang tinggi. Tiba-tiba bekas batin hati seorang tadi belum dibuat persiapan, maka ditarik balik. Ya, macam kita nak menuang satu jenis minuman ke dalam gelas atau cawan. Bila kita lihat dalam cawan tu tidak bersih, ya, maka kita akan stop dulu. Kita bersihkan dulu, barulah layak ianya dituang. Begitulah pada bekas yang lain, pinggan, mangkuk yang layak dibubuhkan berbagai jenis makanan, kita akan terhenti daripada menuangnya apabila bekas itu agak tidak berapa bersih. Jadi pendahuluan dia dibersihkan akan bekas wi'a ataupun bekas, maka dia akan dituangkan dengan berbagai makanan dan minuman yang lazat. Begitulah bekas qalbun, hati seseorang, akan dituangkan oleh Allah SWT perasaan rasa yang hebat, kemanisan yang tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala, kesedapan apabila dia membersihkan daripada benda-benda yang mengganggu daripada dituangkan oleh Allah Taala ke dalam bekas batin hati seorang tadi. Farriq qalbak minal aghyar baula yamla'u bil ma'arif wal asrar. Farriq mana bersihkan, sucikan sesuci-sucinya batin hati kamu dari al-syirkul jali wa syirkul asghar wa syirkul khafi. Baula yamla'u bil ma'arif wal asrar, dipenuhkan dengan makrifat yang cukup hebat yang membawa kepada kelazatan, kenikmatan yang sebenarnya jiwa seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kunci dia, apabila dibukakan oleh Taala, ketika itulah kita lihat mereka beribadat dengan begitu ringan, dengan begitu sedap, dan kelazatan dia sebagaimana yang di kalangan arifin billah, para arif. Mereka boleh sembahyang beratus-ratus rakaat dengan sebab apa tu? Kesedapan. Lagi mereka sembahyang lagi sedap, lagi mereka berzikir lagi sedap, lagi sedap. Sebab apa tu? Sebab rasa telah dapat dirasai, rasa itu telah dapat dikecapi. Oleh kerana dia telah membersihkan tapak-tapak untuk maknanya penghantaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil waridat. Warid yang jumpa dalam batin hati. Jadi peranan ataupun tugas dalam menjurus kepada tauhid khas ini, dia lebih menumpukan kepada riyadhah dan mujahadatun nafs. Ya, kita mujahadah dan melawan akan nafsu tadi, insya-Allah bila dibersih akan dituangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'lam anna al-'ilma at-tauhidi matlubun, qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui bahawasanya ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu taala, dituntuti akan dia berdasarkan dengan nas daripada Al-Quranul Karim, itulah fa'lam annahu la ilaha illallah, bahawasanya tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala. Wa huwa mulstazimun lintifa'i syirk, wa syirku naw'an zahirun jaliyun wa qad zakarahu ma'aqsamihi al-Ghazali wa ghairuh, wa batinun khafiyun wa huwa mastawwalat alaihi an-nufus minal aqwani. Dan iaitu melazimkan bagi ketiadaan syirik. Bermakna tauhid lawan ni adalah at-tasyrik, mengesahkan Allah Ta'ala
Lawan dia ialah at-tasyrik, menyekutukan. Jadi bila seorang tu menafikan akan syirik, maka kemas dan cantiklah tauhid dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa multazimun lintifa'i syirk. Dan iaitu tauhid ini melazimkan bagi ketiadaan berlakunya kesyirikan, dan syirik itu dibagikan di sini ialah dua bagi. Ya, nau'an, dua. Yang pertama dia panggil syirik yang jali, nyata. Sesungguhnya telah menyebutkan akan dia dalam segala bahagian ini oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, qaddasallahu sirrah, dan lain. Dan satu lagi dipanggil wabatinun khafiyun. Dan yang kedua ialah syirik yang batin, yang tersembunyi, dan iaitulah perkara yang mengerasi atasnya segala nafsu hati daripada segala akuan. Sebagaimana kita menuju kepada tauhid am dengan membuangkan, menafikan segala benda yang diiktikad yang tidak betul, barulah kejernihan tauhid am itu berlaku. Sedemikian juga lah tauhid khas. Dia kena membuangkan segala tekanan-tekanan daripada nafsu itu yang mengotori pandangan dalaman mereka, maka insya-Allah cermin hatinya akan bersih bersinar menuju memandang kepada ketauhidan yang suci lagi murni, iaitu tauhid khas namanya. Kemudian fahujibat biha anitalaqi lil madad min alimil ghaib fasara zalika syirkan khafiyan li bu'dihi an hadratil qudsi bi syawahidil hissi. Fahujibat biha, maka didindingkan dia dengan nafsu tadi daripada menerima ilmu, yang ulumul laduniyah, ilmu yang dikatakan terus daripada Allah Ta'ala, yang mengetahui yang gaib. Maka jadilah demikian itu syirik khafi, kerana jauhnya daripada hadrat Tuhan yang kudsi dengan sebab pandangan zahir, iaitulah pendapatnya. Jadi apabila menyucikan batin hati dia tadi dengan mulazamatul zik, melazimkan dengan zikir yang banyak, sehingga terpahat di dalam hatinya makna-makna azkar, zikir-zikir tersebut, iaitulah menunjukkan keagungan, keasaan, kebesaran, ya, keagungan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Maka dengan itu akan terkeluar sedikit demi sedikit kelalaian dia yang membawa dia jauh daripada Allah, sehingga dia suci daripada janabah yang batin. Batu disebut oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, kaifa an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Macam mana kamu nak kaifa nak masuk an yadkhula, masuk iaitulah dalam hadrah Allah Ta'ala, yakni pendekatan dengan Allah yang merupakan satu nikmat yang maha lazat. Sedangkan lam yatatahhar min janabati ghafalati, seorang itu belum bersuci daripada janabah kelalaian. Idraf ulama-ulama sufi ataupun golongan arif billah, dia meletakkan bandingan seseorang sama dengan bandingnya orang yang berhadas besar, iaitu berjanabah. Maka segi hukum syariat yang zahir kita melarang ia duduk dalam masjid qadar tumakninah, ya, dia tak boleh duduk illa abir sabil. Kalau boleh pun dia melintas, dia masuk pintu kanan, dia keluar pintu kiri. Dia nak duduk dalam masjid dalam keadaan dia berhadas besar, itu syarak tidak benarkan. Kalau hadas kecil, dia tidak ada air semayang, itu makruh. Sebab bila dia masuk dalam hadas kecil, bermakna dia tak boleh semayang tahiyatul masjid, mana makruh. Kalau dia pakai hadas besar, itu maknanya larangan keras, itulah Allah Ta'ala tak bagi. Kalau boleh pun dia lalu saja. Ini tahara yang zahir, yang menyebabkan seorang tadi apabila tidak melakukan tahara yang zahir, dia tidak boleh duduk dalam tempat yang mulia, iaitulah masjid, tempat sujud kepada Allah Ta'ala. Begitulah di sini dia bawakan tamsilan, misal tahara yang batin, iaitu seseorang tidak boleh masuk dalam makam dipanggil hadratul qudsi, makam
yang suci, kehampiran di hadratul qurbi, kehampiran dengan Allah Ta'ala apabila dia berjunub yang batin. Apa maksud junub yang batin pada pandangan arifin billah? Ialah al-ghaflah, kelalaian. Jadi lalai diserupakan oleh ulama sufi atau golongan arifin billah seperti orang yang berjunub. Sebagaimana orang yang berjunub dia tidak boleh duduk di dalam masjid, begitulah orang yang dalam keadaan lalai jiwanya, dia tidak boleh duduk dalam hadrat Allah Ta'ala, iaitu makrifat yang sebenar dengan Tuhannya. Sebab benda itu akan melarikan pandangan-pandangan dan rasa hati dia daripada Allah kepada makhluk. Waqad zakarahu al-mu'allif bi qawlihi kulluka syirkun khafiyun man sya'hu al-wahm wal khayal. Tuan Sanid mula masuk, dia kata di sini kulluka syirkun khafiyun man sya'hu al-wahm wal khayal. Kulluka ayuhal abd zatan wa sifatan. Sama ada makhluk itu kita pandang dari sudut dirinya, zat dia atau sifatnya dan perbuatannya, ini dipanggil syirkun khafiyun, sekutu atau syirik yang tersembunyi. Punca dia jadi dia ialah al-wahmun, ya, dan perasaan dia itu waham. Sebagai tauhid yang sebagai sedia maklum bahawa hakikatul khalaik, hakikat segala makhluk ini ialah la yadurru wa la yanfa. Tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh memberi mudarat. Yang memberi manfaat ialah Allah Ta'ala dan memberi mudarat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hakikat. Jadi apabila ada pandangan rasa hati dipanggil al-wahmu ataupun al-khayal yang merasakan seolah-olah makhluk ini boleh memberi manfaat atau boleh memberi mudarat pada hakikat, ini dipanggil satu daripada berlaku syirik yang khafi ataupun syirik yang terlalu halus di dalam, ya. Jadi dia akan berlaku satu kesekatan, pembatalan, ibtal. Kalau syirik yang jali, menyembah pokok kayu kayan, batu batan kayu yang dipahat, batu yang diukir, dia akan membatalkan apa? Dia adalah al-iman. Iman seorang akan batal, akidah dia akan rosak bila melakukan syirik, memuja, ya, maknanya makhluk-makhluk lain, hantu dan sebagainya. Itu syirik jali. Sifat dia apa? Ibtalul iman, membatalkan akidah dan iman. Kalau syirik yang kedua, peringkat mutawasid yang kedua, iaitulah umpama riak, ujuk, sum'ah. Di sini berlaku dipanggil asyirkul asghar, sebagaimana dalam hadis sahih disebut oleh Nabi SAW. Jadi dia membatalkan apa? Dia membatal sawabul a'mal, akan pahala amal. Ya, pahala amal itu akan rosak sebab ibadat dia tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala dan seumpamanya. Adapun yang ketiga ni yang dibincang sini ialah asyirkul khafi, syirik yang lebih halus. Yakni dia membatalkan apa? As-sidqut tawajjuh, kejujuran, kesedapan hati seorang menghadap Allah Ta'ala, ya. Sebab dia menghadap Tuhan yang sedap, kan. Semayang ni para arif bila diangkat di takbir, hati dia mi'raj hadrat Tuhan. Diangkat di takbir Allahu Akbar bila, ya, kelazatan dia maha dahsyat didapat. Itu sebab Al-Imam Malik tentang dia boleh khatam Quran dalam 2 rakaat. Imam Malik dia pernah buat khatam Quran dalam 2 rakaat. 1 rakaat 15 juz, 1 rakaat 15 juz. Masya-Allah. Itu menandakan apa tu? Kelazatan, tu rahsia dia. Ya, rahsia dia lazat. Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau kita buka dalam manaqib Imam Syafi'i, dia boleh khatamkan Quran 1 hari sekali. Itu wirid Imam Syafi'i. Dalam keadaan dia mengarang begitu banyak, dia boleh khatam. Rahsia dia di mana? Rahsia dia itulah lazah, kelazatan, kenikmatan yang cukup hebat dicempakkan oleh Allah Ta'ala dalam batin arifin billah, orang yang arif billah. Bila dia dapat benda ni, bila dia melakukan syirik, ya, membuang akan syirik al-khafi, syirik yang tersembunyi. Apa dia syirik yang tersembunyi?
iaitulah ru'yatun nafs, memandang akan diri kita. Bila kita buat amal, kita rasa kita. Ini tak nak. Dia buat amal, dia nak nampak ini semua gerak daripada Allah Ta'ala, kurniaan dari Allah, dan melatih diri memandang af'al, perbuatan Tuhan. Sebab jelas dalam Quran disebut Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Firman Allah Ta'ala bermaksud Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan juga perbuatan. Ya, selama ni kita sembahyang, kita rokok, kita rasa kita rokok ke atau kita dirokokkan. Kita sujud, kita rasa kita sujud ke atau kita disujudkan. Dan begitu af'al yang lain. Sebab ni jelas daripada nas Quran yang sarih, yang terang. Jadi memandang benda ni, merasakan, bila dia dapat rasa ni, apabila selaput mata dalamnya dibuka. Dia panggil hijab. Iaitu selaput mata dalam dia dibuka, iaitu kepada apa? Ru'yatun nafs, memandang diri, terus kepada ru'yatullahi bila khalqin. Dia memandang hadrat Tuhan, lenyap pandangan makhluk. Ketiga itu dia akan dibukakan oleh Allah Ta'ala pandangan dalaman basirah dia. Di situlah dia akan mendapat nikmat senikmat-nikmat, dan itu yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Waqad awhallahu ila Daud alaihi salam, ya Daud qul lisiddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'amun. Wahai Daud, sila sampaikan kepada orang yang jujur hatinya dengan Allah dua perkara. Pertama, bi falyafrahun, dengan aku hendaklah kamu merasakan nikmat, lazat, kemanisan. Wa bi zikri falyatana'amun, dan dengan zikrullah dia merasa akan kenikmatan sungguh. Jadi menghala tuju ke arah itu, inilah dibentangkan oleh arifin billah, ya, ulama-ulama besar sufi di kalangan para aulia illahi ta'ala. Tiga bentuk perjalanan setelah kita membersihkan, iaitulah daripada syirik yang jali, kemudian daripada syirik yang asghar, kemudian kita menuju kepada yang akhir ialah asyirkul khafi. Bila berlaku tiga pembersihan ini, maka dia dinamakan al-muwahiduna haqiqatan, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah SWT zahir dan batin, dan itulah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kehasilan dia akan dapat kelazatan dan sentiasa hatinya ma'allah. Walaupun jasad dia bersama makhluk, tapi hatinya ma'allah. Dan inilah sunnah yang terbesar yang disebut dalam Taurat, yang ada pada Rasulullah SAW. Tanda Nabi akhir zaman, tidurlah dua matanya, tapi hatinya tidak tidur. Itu maksudnya, ya. Walaupun mata dia tidur, tapi batinnya sentiasa muraqabah dan syuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menuju kepada tauhidul khas, dan di sinilah sebenarnya rahsia kenikmatan, kelazatan, kemanisan antara hamba dengan Tuhannya. Bila dapat kelazatan ini, maka tamam, nikmat besar telah didapat. Sebab itu dalam munajat al-arif billah waliyul kabir Syekh Ibn Athaillah As-Sekandari, dia mengatakan, ilahi madzal ladzi wajada man faqada wa man ladzi faqada man wajadak laqad khaba man radiya dunaka badala. Ilahi, wahai Tuhanku, madzal ladzi wajada man faqada, apakah kehasilan hidup seseorang insan, ya, yang faqadat ay faqada syuhudak, hidup dia yang Tuhan beri pinjam sementara di dunia ini 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun lah misalnya, tapi faqadak, dia luput apa? Luput di syuhudak, musyahadah akan Allah, ya. Dia tak dapat jejak dalam makamil musyahadah, dia katakan makrifat yang sebenarnya apabila berlaku penyucian daripada syirik yang khafi, dia akan jejak makamil musyahadah. Itu nikmat paling besar, ya. Di mana saja dipandang, hatinya tidak akan berganjak daripada menikmati, memandang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat. Sebaliknya, wa man ladzi faqada man wajadak, dan apakah keluputan orang yang dapat ini benda, walaupun dia tak dikenali, ya, tetapi ini benda ada dekat dia, makrifat yang sebenar, maka bernikmatlah dia dengan sebenar-benar nikmat. Dalam setiap langkahnya nikmat, setiap duduk bangunnya nikmat, setiap pandangannya nikmat, setiap tarik nafas dan hembus nafas dia bernikmat dengan Allah Ta'ala. Ini rasa pada rasul-rasul, nabi-nabi dan para awliya illahi ta'ala. Dan rasa ini kalau diusahakan, insya-Allah akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah.
Memang kita mohon kepada Allah supaya dibukakan akan futuhat. Laqad khaba man radiya dunaka badalan, dan rugilah orang yang menukar dalam hidupnya Allah Tuhan dengan makhluk. Dia berhadap kepada makhluk, dia tidak berhadap kepada Allah Ta'ala. Dia cinta pada makhluk, dia tidak cinta dan kasih rindu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebalik dia rindu dan kasih kepada benda yang lain. Sebab itulah proses ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, dalam masa yang panjang membina kerohanian yang tinggi, dan disitulah sebenarnya tempat berlazat nikmat yang sebenarnya antara insan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian fa iza afnaita anka al-ghaibi an bana bil ilmi ilahi tauhidat an-nafi al-musyrik bin nawaini al-mustalzimu bin nafi al-wahm wal khayal. Apabila afnaita, engkau lenyapkan, kau fanakan daripada engkau yang lain daripada Allah Ta'ala, nyatalah dengan pengetahuan yang bangsa ketuhanan, iaitu tauhid engkau, yang menghilangkan akan sekutu dengan dua bagi, iaitu melazimkan bagi ketiadaan waham dan perasan. Waham dibuang, perasan tak ada, akhirnya tahqiqlah makrifat dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bila dalam keadaan dia ni, dia akas dan ni daripada keadaan biasa. Sebab dia punya percakapan ahli sufi pun dia kadang pelik bunyi. Bila engkau tutup, bau terbuka, bau bercahaya. Bila mati baru hidup. Bila kita matikan akan nafsu, baru hidup hubungan kita dengan Allah. Bila kita padam, baru dia terang. Kita padam apa? Padamkan akan unsur nafsaniyah, maka akan teranglah unsur rabbaniyah, unsur ketuhanan, makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau di antara perkara yang dijelaskan mukaddimah bagi tuan pengarang Al-Arif Billah S. Ibn Ruslan Ad-Dimishqa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Alhamdulillah.